Jadi pada tajuk yang pertama iaitu lesbian. Lesbian, apa makna lesbian? Lesbian ialah bermaksud, lesbian berasal daripada perkataan Lesbos, iaitu sebuah pulau yang terletak di Greece. Ianya diambil kerana seorang penyaja wanita yang meletak di Lesbos yang terkenal dengan sajak-sajak cintanya untuk seorang wanita. Jadi senang kata maksud lesbian ialah rasa cinta terhadap wanita, sesama wanita, itu sejenis lah, dia punya gender dia. Jadi mengambil daripada istilah Kamus Dewan edisi keempat, lesbian merujuk kepada perempuan yang mempunyai keinginan mendalam kepada daya tarikan seksual terhadap kaum sejenisnya. Seperti yang saya telah cakap tadi, perasaan sayang yang terkandung dalam diri seorang wanita terhadap wanita lain. Jadi dia telah melanggar lumrah manusia lah, mana sepatutnya perempuan disatukan bersama lelaki, tapi di sini lesbian perempuan dengan perempuan. Okay, yang seterusnya ialah gay. Gay ni lebih kurang juga dengan lesbian. So gay dalam bahasa Inggeris bererti gembira dan bebas, tidak terikat. Jadi boleh tunjuk pada gambar itu menunjukkan dua lelaki dan juga ada image heart love di hatinya, menunjukkan bahawa gay ni ialah perasaan kasih sayang antara lelaki dan juga lelaki, ya. Jadi semenjak tahun 1960-an, perkataan ini telah menjadi istilah yang digunakan untuk merujuk kepada lelaki homoseksual, iaitu lelaki yang lebih cenderung seksualiti kepada lelaki lain, atau dengan lebih jelas lagi mencintai lelaki lain sama ada secara fizikal ataupun emosi. Jadi jelas menunjukkan bahawa lesbian dan gay ni, lesbian menunjukkan perempuan dengan perempuan, manakala gay menunjukkan lelaki dengan lelaki. Okay, saya akan paskan presentasi ini kepada saudara Bakri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Alif Imran. Saya akan teruskan. Makna bisexual. Bisexual mencakup kepada istilah yang diguna pakai untuk seseorang yang menyertai kaum sejenis atau dua jenis kelamin di antara lelaki dan wanita, atau dengan lebih tepat lagi merujuk kepada perasaan seksual yang tertarik kepada lelaki dan wanita. Terdapat pendapat yang mengatakan bahawa bisexual adalah orang yang mempunyai kecenderungan seksual ataupun orientasi seksual ini di antara heteroseksual kepada homoseksual, iaitu mungkin heteroseksual tetapi terdapat sedikit perasaan homoseksual atau sebaliknya. Fenomena ini dipanggil sebagai psychosexual hermaphroditism, di mana keadaan heteroseksual, iaitu keadaan normal ini, lelaki menyukai perempuan, perempuan menyukai lelaki, dan mengandungi sedikit homoseksual ke dalam dirinya, iaitu suka kepada kaum sejenis. Dan perkara ini sangat-sangat bahaya, dan kadang-kadang perasaan tidak bersyukur ini membuatkan kita mahu lebih daripada yang kita ada, dan ingin membuatkan kita ingin mencuba perkara yang boleh memuaskan kehendak kita. Okay, seterusnya transgender didefinisikan sebagai seorang yang percaya bahawa dirinya tidak menggambarkan atau mewakili sifat jantina sebenar dirinya. Transvestite ialah orang yang mengamalkan transvestism, yang diklasifikasikan sebagai the unnatural desire to wear the clothing of opposite sex, atau perasaan yang terlalu ingin memakai pakaian berlainan dengan jantinanya. Malah boleh dikatakan golongan ini juga amat cenderung untuk melakukan pembedahan jantina mereka sendiri. Jadi kalau mereka lelaki, mereka ingin menjadi perempuan dan ingin memakai pakaian seperti perempuan, dan jika mereka perempuan, mereka ingin menjadi lelaki dan ingin memakai pakaian seperti lelaki. Dan mereka juga kadang-kadang mereka ini ingin behave
seperti jantina yang mereka mahukan. Perkara ini sangat-sangatlah bahaya kerana kita tidak dapat pastikan seseorang itu melambangkan jantina sebenar dirinya ataupun tidak. Dan bayangkan jika kita menyukai seseorang itu tetapi sebenarnya orang itu bukanlah dari jantina asalnya. Itu saja. Boleh teruskan dengan faktor. Terima kasih. Saya Madia Husna dan saya pula akan menerangkan tentang faktor-faktor berlakunya gejala LGBT di negara kita. Faktor yang pertama ialah pengaruh media massa melalui internet, radio, televisyen, rakaman muzik serta filem. Pada zaman yang serba moden, internet merupakan media canggih yang paling banyak digunakan oleh masyarakat pada masa kini kerana harganya yang sangat murah dan senang didapati di mana sahaja. Melalui media sosial, kita dapat lihat terdapat banyak page ataupun kumpulan LGBT yang ditubuhkan bagi mempromosi gejala ini kepada penyokong ataupun pengamal LGBT itu sendiri. Seperti grup LGBT Community yang mempunyai ahli sebanyak 36,000 di laman Facebook. Selain itu, terdapat juga filem seperti Beauty and the Beast dan 50 Shades of Grey serta muzik seperti lagu If I Were a Boy daripada Beyonce yang mempunyai unsur-unsur LGBT. Oleh hal yang demikian, perkara ini telah menyebabkan golongan LGBT ini lebih mudah untuk berkomunikasi antara satu sama lain serta mendapatkan info-info tentang gejala yang tidak sihat mereka. Faktor yang kedua ialah kurang penghayatan serta didikan agama. Untuk faktor kedua ini terdapat dua situasi. Situasi pertama ialah masyarakat yang mendapatkan didikan agama sejak kecil tapi tidak mengamalkannya. Hal ini telah menyebabkan mereka cenderung ke arah gejala LGBT ini. Bagi golongan LGBT yang terlibat dengan gejala ini, mereka akan sukar untuk membezakan perkara yang baik ataupun buruk maupun perkara yang halal ataupun haram. Bagi situasi yang kedua pula ialah masyarakat yang langsung tidak mendapatkan didikan agama sejak kecil. Apabila mereka tidak mendapatkan didikan agama sejak kecil, ilmu pengetahuan mereka akan menjadi cetek dan lebih mudah untuk terjebak dengan gejala LGBT ini pada usia yang sangat muda. Faktor yang ketiga pula ialah trauma pada masa lampau bagi seseorang individu. Sebagai contoh ialah mangsa rogol daripada aspek sumber mahram. Hal ini akan mendorong individu tersebut untuk tidak menyukai jantina yang berbeza dengan mereka atau sebaliknya. Hal ini kerana orang yang sepatutnya menjaga mereka dan melindungi mereka dengan penuh kasih sayang telah merogol dan merosakkan kehormatan mereka, akan menyebabkan timbulnya rasa kurang percaya terhadap bapa mereka sendiri ataupun saudara lelaki mereka. Akhir sekali, faktor yang keempat iaitu terlalu banyak ruang dan peluang untuk terjerumus dengan gejala LGBT ini. Pembangunan berbentuk material yang terlalu pesat di ibu kota di kawasan-kawasan bandar terutamanya telah menggalakkan mereka lebih mendekati kepada gejala LGBT ini. Hal ini kerana terdapat banyak kemudahan seperti hotel, pusat-pusat karaoke dan kelab-kelab malam yang ditubuhkan. Lebih-lebih lagi apabila mempunyai kelab-kelab malam yang khas untuk golongan LGBT itu sendiri. Oleh hal yang demikian, mereka lebih mudah untuk menjalankan aktiviti-aktiviti yang tidak sihat ini tanpa perlu takut atau berselindung terhadap orang lain yang tidak menyukai aktiviti mereka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan teruskan presentasi kita dengan kesan LGBT. Jadi LGBT ini telah terbukti dapat memberikan kesan dalam pelbagai aspek. Jadi kita akan pergi pada setiap satu aspek. Jadi aspek yang pertama adalah aspek individu. First kali macam kita dapat lihat dapat memberikan kesan psikologis atas diri sendiri. Okey. Macam kita tahu kat Malaysia ni masyarakat terdiri daripada umat Islam kebanyakannya sebab agama Islam adalah agama yang penting, agama yang utama di Malaysia.
Jadi masyarakat kat Malaysia ni tak dapat nak terima golongan LGBT ni. So bila dia tak dapat nak terima, diorang akan memulaukan, akan meminggirkan golongan LGBT ni. So golongan LGBT ni akan rasa sedih, akan rasa tertekan, akan rasa depressed sebab rasa terpinggir daripada masyarakat. So bila diorang rasa tertekan ni, diorang akan mula hilang fokus dalam kehidupan mereka. Macam contoh kalau dia bekerja kan. Okay, kalau dia bekerja, dia merupakan seorang yang terlibat dengan aktiviti LGBT ni dan dia rasa sedih dan depressed sebab selalu terpinggir daripada masyarakat untuk kawan sekerja dia. Okay, lepas tu bila dia terlalu fikirkan masalah ni, dia akan hilang fokus. So dia punya prestasi kerja juga akan menurun. So bila prestasi kerja dia menurun, dia akan kemungkinan kehilangan kerja. So daripada masalah yang kecil iaitu just mungkin sedih dan tertekan, dia boleh membawa kepada masalah yang lebih besar. Okay. Selain itu, LGBT juga boleh membuatkan penyakit berbahaya berluasa seperti contoh penyakit HIV dan sifilis. Dua penyakit ini merupakan penyakit yang berbahaya, terutamanya penyakit HIV sebab sampai sekarang masih lagi tiada penawar. Dan kalau seseorang itu kalau seseorang tu terkena satu penyakit, tidak akan dapat merosakkan kehidupan dia orang. Okay, seterusnya adalah aspek keluarga. Jadi macam kita tahu, masyarakat Malaysia tak dapat nak terima golongan LGBT ni. Lagi-lagi bila benda tu berlaku sendiri dalam ahli keluarga kita. Okay, bila ada seseorang yang terlibat dengan LGBT, ibu bapa dan ahli keluarga akan berasa malu. Ibu bapa akan berasa kecewa sebab mereka rasa macam mereka tak dapat nak membesarkan seorang anak dengan baik. Sebab semua ibu bapa nak anak dia ikut arah agama, ikut ajaran agama dan tak terpesong. Jadi bila mereka tahu anak mereka terlibat dalam aktiviti ni, mereka akan berasa kecewa dan mereka akan berasa kecewa. Seterusnya, hubungan kekeluargaan juga semakin renggang sebab bila ibu bapa rasa kecewa, mereka akan memulaukan tak melayan sangat anak itu. So boleh membuatkan hubungan kekeluargaan antara individu tu dengan ibu bapa mereka semakin renggang. Dan selain tu, dia boleh juga menjatuhkan nama baik keluarga sebab mungkin ibu bapa dan ahli keluarga malu nak mengaku yang ada ahli keluarganya yang terlibat dengan LGBT. Mungkin tak nak mengaku depan sanak saudara dia, depan masyarakat yang lain, jiran tetangga. Okay. Seterusnya adalah dari aspek masyarakat. Okay. Macam kita tahu, masyarakat masih tak nak terima dan rasanya tak akan boleh terima pun golongan LGBT ni dalam Malaysia sebab kebanyakan masyarakat kat Malaysia terdiri daripada umat Islam dan LGBT adalah satu benda yang memang dilarang dalam Islam. Jadi mereka tak dapat nak terima masyarakat ni. Jadi mereka akan merosakkan, benda ni boleh merosakkan institusi masyarakat sebab diorang akan memandang serong, diorang akan menunjukkan golongan LGBT ni. Dan kalau macam diorang perlukan bantuan, diorang perlukan kerjasama, mereka tak dapat nak bekerjasama sebab hubungan dalam masyarakat tu semakin renggang disebabkan adanya LGBT ni. Masyarakat akan memulaukan, lepas tu tak boleh ada kerjasama antara mereka. Okay. Dan akhir sekali adalah dari aspek agama. Okay. Macam kita tahu, Islam memang terang benderang menolak LGBT ni dan tulis dalam Al-Quran yang memang Islam menolak LGBT ni. Dan ada juga agama-agama lain yang menolak seperti agama Buddha, Hindu. Okay. Dan patutnya sebagai umat Islam kita kena ambil iktibar daripada kisah kaum Nabi Lut. Okay, kaum Nabi Lut ni dulu mereka pun mengamalkan ajaran songsang ni. Diorang pun ada juga hubungan gay ni semua. Jadi mereka memang degil walaupun Nabi Lut dah nasihat semua untuk tak buat perkara ni, mereka still degil. Dan akhirnya Allah
berikan azab yang memang dahsyat kepada mereka, yang dapat membinasakan mereka disebabkan hubungan sosial yang mereka amalkan. Jadi sebagai umat Islam patutnya kita kena ambil iktibar supaya benda tu tak berlaku juga kepada diri kita sendiri. Lepas tu matlamat Islam juga untuk perkahwinan. Islam menggalakkan perkahwinan. Jadi perkahwinan ni matlamat dia adalah untuk meramaikan manusia. Jadi seorang lelaki yang perempuan kahwin dapat anak, so makin ramai umat Islam dalam dunia ni. Tapi bila adanya aktiviti LGBT ni, tak dapat nak meramaikan manusia. So matlamat Islam untuk meramaikan manusia tu tak dapatlah nak dicapai. Selain tu LGBT juga dapat menjajakan martabat Islam sebab terang lagi bersuluh yang Islam ni menolak LGBT, dan bila adanya umat Islam yang terlibat dengan LGBT ni, mungkin orang yang mungkin Islam macam pandang serong dekat kita. Jadi itu sahaja katanya. Terima kasih. Okey, sekarang ni kita akan bincangkan tentang isu-isu pencegahan tentang langkah-langkah LGBT. Okey, langkah yang paling utama ialah dengan peranan ibu bapa. Ibu bapa seharusnya memantau aktiviti seharian anak-anak mereka kerana seperti yang kita tahu, ibu bapa merupakan penjaga ataupun orang yang mempunyai kuasa kawalan penuh terhadap anak-anak. Hal ini penting ya, kerana anak-anak yang terjebak dalam isu LGBT ini biasanya anak-anak yang mempunyai pengalaman yang memberikannya trauma ataupun anak-anak yang mempunyai gejala kemurungan yang menyebabkan mereka terjebak dalam isu ini. Oleh yang demikian, ibu bapa mestilah menjadi seorang pembimbing ataupun orang yang pertama memberikan panduan terhadap anak-anak untuk sebarang masalah yang mereka hadapi. Selain itu, masyarakat setempat juga harus memainkan peranan mereka dengan mengadakan kempen kesedaran mengenai isu ini. Kempen ini jika dilaksanakan dengan betul bukan hanya dapat membantu golongan remaja yang mudah terjebak, tetapi juga golongan penjaga dapat mengetahui tentang simptom-simptom awal penglibatan anak-anak mereka. Jika kempen ini terus dilaksanakan, ianya akan mendidik masyarakat untuk memahami dan mampu menolak isu ini dengan lebih efisien. Seterusnya, pihak kerajaan haruslah komited dengan merangka pelan-pelan untuk pencegahan isu ini. Namun, kita sebagai rakyat di negara demokrasi ini haruslah memainkan peranan kita terlebih dahulu. Kita haruslah menolak pemimpin yang menyokong golongan LGBT ini, menyokong pergerakan mereka. Ianya bertujuan agar pemimpin yang dipilih ini adalah pemimpin yang mampu melaksanakan tugas mereka dalam melaksanakan langkah-langkah pencegahan. Di samping itu, program pemulihan yang sedia ada haruslah ditambah baik. Hal ini kerana seperti yang kita tahu, mereka yang terjebak dalam isu ini biasanya adalah golongan yang mempunyai sejarah silam atau peristiwa yang membuatkan mereka terjebak. Oleh itu, program pemulihan yang dirangka haruslah mampu membimbing golongan ini tanpa menyentuh sensitiviti yang tidak sepatutnya. Program ini juga haruslah bersifat mesra pelanggan agar dapat menarik minat lebih banyak golongan yang terjebak. Kesimpulannya, semua pihak harus memainkan peranan masing-masing dalam menangani gejala ini. Hal ini kerana jika masalah ini berterusan, ianya tidak hanya akan memberi kesan kepada segelintir pihak tetapi akan memberi kesan kepada negara keseluruhannya. Assalamualaikum Kak, saya Mardia. Hari ini saya nak bertanyakan sedikit tentang pendapat Akak berkenaan isu semasa LGBT yang semakin berleluasa di negara kita. Apa pendapat Akak? Baiklah, pada pendapat Akak, LGBT ini bertentangan sama ada dengan fitrah manusia ataupun kepada agama itu sendiri. Pada segi fitrahnya, makhluk ni berpasang-pasangan kan. Jadi kalau lelaki mesti dengan perempuan. Jadi kalau lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan tu bersanggalah dengan fitrah manusia. Kedua pula dari segi agama, kita boleh tengok dari sirah macam mana kaum Nabi Lut ni yang mengamalkan homoseksual disebabkan perbuatannya mengundang pahala daripada Allah. Allah turunkan hujan batu, kemudian bumi diterbalikkan. Jadi LGBT ni saya pada satu penyakit lah yang mesti
bantaras lah. Nyatakanlah ketidaksombongan kita kepada Terima kasih Kak atas pendapat Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan interview orang di sebelah saya ini. Namanya Muhammad Farish. Beliau merupakan lepasan MRSM TGP, MRSM Tunggal Fababa. Okey, soalan saya kepada beliau. Muhammad Farish, seperti yang kita tahu di Malaysia ini telah ada beberapa orang yang terang-terang menunjukkan mereka ini transgender. Okey, bersifat transgender ya. Okey, soalan pertama saya, apakah reaksi tuan terhadap orang-orang macam ni? Okey, transgender bagi saya akan rasa terkejut lah sebab benda ni tak pernah berlaku di Malaysia sebab saya selalu jumpa orang yang transgender. Sebab tapi bagi saya seperti di negara-negara barat, istilah transgender ni sudah terkenal, so dia sudah menjadi kebiasaan di negara-negara barat lah bagi saya. Okey, soalan kedua kepada Encik bagaimana kita ingin mendorong orang-orang sebegini untuk kembali kepada normal ataupun kembali kepada alam yang sebenarnya? Supaya kita tahu LGBT terdiri pada transgender terdiri daripada LGBT, iaitu lesbian, gay, transseksual dan transgender. So bagi saya semua pihak harus memegang peranan untuk mencegah benda ni. Kerana ia terutama sekali ia telah melanggar hukum agama. So bagi saya banyak pihak yang boleh memegang peranan, seperti ni, bapa yang boleh mendidik anak sejak usia kecil, kerajaan yang boleh buat kempen dan mendedahkan tentang bahayanya LGBT ni kepada masyarakat. Seterusnya sekolah pun boleh memberi pendidikan awal tentang LGBT agar anak muda tidak terjebak kepada LGBT ini. Itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih. Baiklah, pada pendapat apa pendapat saudara tentang isu LGBT terutamanya bagi golongan transgender? Bagi pendapat saya, isu transgender ini bukanlah satu benda yang baru, dan benda ini bukanlah satu benda yang boleh dijadikan sebagai satu normalisasi dalam masyarakat kita. Sebenarnya kita tahu kita telah menggunakan lumrah, iaitu fitrah saja sebagai seorang lelaki ataupun seorang perempuan. Jadi kita perlulah mengikut ataupun terima dengan seadanya fitrah yang Allah telah kurniakan kepada kita, yang mana kedua-dua fitrah ni, kedua-dua jenis jantina ini ada kebaikan, iaitu kelebihan ataupun kekurangan masing-masing. Jadi sebab itulah Allah menciptakan kita sebagai pasang-pasangan yang mana saling melengkapi kekurangan antara satu sama lain. Jadi transgender ini apabila ia hadir dalam masyarakat kita, ia memberikan satu gambaran baru yang mana mendatangkan banyak masalah kepada masyarakat kita. Yang mana sebagai contoh untuk isu pondan, jadi memilih sama ada masuk tanah lelaki ataupun perempuan. Sebenarnya ini masuk tanah perempuan menjadi masalah kepada kaum wanita, iaitu dari segi keselamatan. Dan apabila dia ingin masuk ke tanah lelaki, menjadi isu juga kepada lelaki. Jadi takkanlah kita perlu wujudkan satu tanda khas untuk kaum transgender ini, betul? Bahkan kaum transgender ini juga merupakan satu yang bertentangan dengan agama, norma masyarakat dan juga fitrah manusia itu sendiri. Jadi kesimpulannya di sini, bagi masyarakat di luar sana yang belum terlibat dengan transgender ini, saya nasihatkan janganlah ada sekelumit niat di hati untuk tergolong dalam golongan ini. Dan bagi mereka yang ini, golongan transgender ini, saya ingin memberitahu mereka bahawa pintu taubat itu sentiasa terbuka, dan kita sebagai masyarakat perlulah memberi sokongan yang padu